pada 10 Mac 2021 jam lebih kurang 12.30, pihak polis telah menerima laporan polis daripada satu perempuan Melayu menyatakan pada 23 Februari 2021 jam lebih kurang 4 petang ketika berada di rumah telah didatangi dua anggota polis berpakaian vest polis menaiki kenderaan pasukan polis memberitahu ada pegawai polis hendak bercakap dengan pengadu. Selepas bercakap dengan suspek yang menyamar polis, pengadu serah kembali telefon bimbit milik anggota tersebut, lalu anggota berkenaan beredar dari rumah pengadu. Seterusnya pengadu telah menghubungi suspek iaitu digelar Inspektor Firdaus melalui nombor talian yang telah diberi suspek dan mendapatkan penjelasan lanjut tentang penahanan suaminya berkaitan bayan baru report 983/21 kesalahan dadah di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang ditangkap pada 18 Februari 2021 ditahan di lokap berpusat Bayan Baru. Seterusnya, Inspektor Firdaus ini meminta pengadu supaya membayar wang ringgit Malaysia 200,000 jika mahu suaminya dibebaskan tanpa dikenakan tindakan undang-undang. Demi untuk menyelamatkan suaminya, pengadu setuju dan meminta jasa untuk mencari wang yang diminta oleh suspek. Pada 24 Februari 2021, pengadu telah memasukkan RM80,000 dalam dua akaun bank berasingan yang diberikan oleh suspek utama iaitu Bank Simpanan Nasional dan Public Bank Berhad. Selepas memasukkan wang, pengadu telah menghubungi suspek ini iaitu Inspektor Firdaus, tetapi suspek masih meminta wang tambahan RM20,000 untuk membebaskan suaminya. Lalu pada 25 Februari 2021, pengadu memasukkan wang RM20,000 ke dalam akaun BSN suspek setelah suspek utama bersetuju dengan jumlah RM100,000. Seterusnya pengadu menghubungi semula suspek Inspektor Firdaus tetapi tidak dijawab dan mematikan telefon sehingga pengadu tampil membuat laporan polis pada 10 Mac 2021. Ekoran daripada kejadian ini, pengadu mengalami kerugian keseluruhan RM100,000. Siasatan telah dijalankan di mana pada 12 Mac 2021 hingga 14 Mac 2021, sepasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Barat Daya telah membuat 6 serbuan melibatkan tangkapan seramai 9 orang iaitu 5 lelaki dan 4 wanita di Perak dan Selangor. Semua suspek berumur di antara 14 tahun hingga 60 tahun. Rampasan 25 buah telefon bimbit, 1 akaun bank Public Bank, 12 keping kad ATM Public Bank, Maybank, BSN, Agro Bank dan CIMB Bank, wang tunai campur-campur jumlah RM14,436, 1 utas jam tangan, barang kemas anggaran nilai lebih kurang RM5,000, 1 pasport milik suspek utama, 1 komputer riba, sebuah motorkar jenis Pro 2 Myvi. Hasil semakan akaun bank suspek utama yang ditangkap mendapati wujud transaksi mencurigakan hampir RM800,000 bagi tempoh Januari 2020 hingga Mac 2021 disyaki hasil daripada kes pemerasan dan penipuan. Hasil siasatan awal didapati suspek utama, satu lelaki India berumur 43 tahun, membuat pengakuan positif terlibat dalam kejadian berkaitan balik pulau report 694/21 yang disiasat di bawah Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Suspek utama turut membuat pengakuan positif terlibat dengan beberapa kes pemerasan dan penipuan melalui jalan menyamar diri sebagai inspektor polis,
melibatkan kontingen Pulau Pinang, Melaka dan Sabah. Pihak polis juga tidak menolak suspek ini turut terlibat dalam beberapa kes yang lain masih dalam siasatan. Pemilik akaun hanya terima komisen sebanyak 3,000 hingga 10,000 bagi setiap transaksi kerana membantu mengeluarkan wang dari akaun miliknya sebelum memasukkan semula ke akaun suspek utama. Pada masa sama, pihak polis tidak menolak penglibatan suspek-suspek lain dalam kes ini dan kes-kes seumpama ini. Kesemua suspek diriman untuk membantu siasatan. Butiran tangkapan B1, satu lelaki India berumur 55, inspektor polis ke mana-mana penjara Malaysia untuk mendapatkan maklumat diri serta nombor telefon waris banduan atau OKT riman penjara secara rambang. Seterusnya, suspek utama menghubungi waris tersebut dan kenalkan diri sebagai rakan sepenjara kepada banduan atau OKT riman berkenaan dan meminta bekalkan nombor akaun bank untuk urusan perbankan atau atas alasan tidak mempunyai akaun bank yang aktif. Nombor akaun bank yang diperolehi daripada waris atau banduan riman penjara akan diserahkan kepada mangsa yang akan diperas ugut atau tipu untuk dimasukkan wang kelak nanti. Seterusnya, langkah kedua, MO beliau, suspek utama akan melayari internet khususnya portal berita online yang memaparkan kejayaan-kejayaan tangkapan jenayah atau narkotik terkini. Suspek utama akan mendapatkan maklumat berhubung tempat tangkapan dan jenis kesalahan, khususnya kes-kes tangkapan menarik seperti kes dadah di bawah Seksyen 39B atau dadah berbahaya 1952 atau memiliki pistol di bawah Akta Senjata Api. Langkah ketiga, suspek utama akan membuat panggilan telefon menyamar sebagai inspektor polis ke mana-mana balai polis dan mengarahkan anggota bertugas untuk mendapatkan maklumat diri, alamat serta nombor telefon waris daripada tangkapan, khususnya melibatkan kes kesalahan Seksyen 39B dan juga Akta Senjata Api. Langkah seterusnya, suspek utama membuat panggilan telefon kepada waris tangkapan menyamar sebagai inspektor polis dan meminta membayar wang jika mahu mana-mana orang ditangkap atas kesalahan serius dibebaskan tanpa dituduh di mahkamah. Untuk meyakinkan waris, suspek utama akan meminta waris datang ke pondok pengawal balai polis membawa pakaian atau makanan untuk diserahkan kepada OKT. Apabila mangsa sampai di pondok pengawal, suspek utama akan menghubungi pondok pengawal, menyamar sebagai pegawai polis lalu bercakap dengan waris yang sedia menunggu di pondok pengawal. Justru waris memasukkan wang ke dalam akaun yang diberi oleh suspek utama. Langkah seterusnya, suspek utama akan menghubungi pemilik akaun bank setelah dimasukkan wang oleh waris tangkapan dan memintanya mengeluarkan wang pada hari yang sama dan memasukkan semula dalam akaun bank milik suspek utama. Bagi setiap transaksi, suspek utama akan memberi komisen kepada pemilik akaun di antara RM3,000 hingga RM10,000 berdasarkan amount yang masuk dalam akaun bank milik suspek utama kerana sudi membantu mengeluarkan dari akaun mereka dan memasukkan semula wang dalam akaun milik suspek utama. Pada hari yang sama, suspek utama akan keluarkan wang melalui kaunter bank untuk kegunaan dirinya. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 384 iaitu pemerasan, 420 KK tipu dan juga 170 KK menyamar sebagai pejabat awam. Nasihat saya kepada orang ramai, jika ada maklumat berkaitan kejadian seperti ini atau menjadi mangsa kes seumpama ini, segera membuat laporan polis. Dan untuk sebarang pertanyaan atau mempunyai sebarang maklumat, boleh menghubungi balai polis berdekatan.
lagi.